Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozman dan kita akan mula bercakap mengenai 5G di mana setakat Julai lalu kira-kira 66.8% kawasan berpenduduk Kopa di negara ini sudah mempunyai keboleh capaian internet dengan liputan 5G, manakala 97% liputan 4G sudah merentasi Kopa. Menerusi dasar di mana ada jalan, di situ ada internet, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD komited untuk memastikan liputan 5G lebih meluas ke seluruh negara dengan sasaran 80% Kopa menjelang akhir tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching juga berkata, Malaysia berada di landasan yang betul untuk mencapai sasaran ini. Setelah itu persoalannya 5G itu adalah targetnya agar semua rakyat dapat nikmatinya. Persoalannya, bagaimanakah pengguna? Adakah mereka faham mengenai teknologi 5G bukan hanya sekadar iaitu speed kelajuan dan bagaimanakah pihak industri dan sektor memanfaatkan teknologi 5G dan bagaimana juga kerajaan pastikan 80% dapat dicapai Malaysia pada hujung tahun ini. Setentu kami akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA Muhammad Sirajuddin Jalil. Saya nak ucapkan terima kasih Siraj kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, 80%. Tapi kita nak mulakan daripada perspektif pengguna dulu. Mungkin Siraj boleh kongsikan apakah kita boleh cakap respon awal pengguna terhadap kelajuan dan kita boleh cakap kebolehpercayaan internet ataupun sambungan 5G ini berbanding pengguna-pengguna ataupun generasi yang memakai sebelum ini. Adakah mungkin ramai cakap speed je ni, apa lagi sebenarnya pengguna ni boleh enjoy, nikmati, bagaimana Siraj? Okey, terima kasih Lina. Basically bila meningkatnya telekomunikasi kita dari sudut generasi tu, daripada generasi 1, 1G, generasi 2, generasi 3, generasi 4 dan sekarang kita dah masuk ke teknologi telekomunikasi generasi kelima iaitu 5G. So setiap kali perubahan generasi ini mewakili kelajuan internet untuk sesuatu perkara. Okey, kalau kita tengok hari ini, kalau kepengguna kita masih dalam zon hanya sekadar menggunakan WhatsApp, menggunakan YouTube, kita stream TV macam Netflix, Disney Hotstar dan sebagainya, itu cukup dengan capaian 4G. Jadi dengan capaian 5G ni apa sebenarnya yang patut pengguna kena tahu dan apa sepatutnya pengguna kena bersedia dengan kedatangan industri terkait tentang 5G ni. Sudah pasti kelajuan internet itu akan menambahkan lagi dari sudut asas yang kita sedang pakai menggunakan 4G ni, dari sudut kualiti gambaran, paparan video dan sebagainya, dan proses memuat turun data ataupun file-file daripada mana-mana platform lah. Kalau kita nak muat turun daripada laman sawang, daripada website tertentu untuk muat turun file tu, jadi kelajuannya akan jauh lebih cepat dan masa menjadi lebih pendek. Tapi ada peranan-peranan penting lagi yang pengguna kena tahu, termasuk sebagai contoh dengan kapasiti dengan lebih besar 5G ni sebagai contoh. Dan 5G ini pula terkait rapat dengan pembangunan teknologi IoT, Internet of Things, internet kebendaan. Internet kebendaan ni nak mudah faham, contohnya CCTV. Kita tengoknya ada drone, kita tengok ada gadget-gadget kat tangan kita, smartwatch. Kita tengok dekat dalam kenderaan kita adanya sekarang capaian kita boleh masukkan SIM card dalam kenderaan kita untuk kita tengok kandungan melalui paparan skrin dalam kenderaan. Dan yang terbaru ni kita tengok bagaimana kerajaan Malaysia berjaya menarik menoktahkan pelaburan daripada pihak Tesla ke dalam Malaysia. Sudah pasti antara benda yang menarik daripada pihak Tesla iaitu autonomous driving, maknanya pemanduan tanpa pemandu. Jadi itu memerlukan capaian internet 5G. Dan benda ni setiap daripada kita hari ni asasnya menggunakan internet lebih kepada untuk melayari website, asas dulu. Tapi hari ni dengan internet kita melakukan 5-6 perkara dalam satu masa. Ada phone, kita ada laptop, kita ada TV, kita ada banyak benda dalam rumah yang perlu dihubungkan dalam talian internet. That's why kelajuan internet itu memain peranan terutamanya 5G hari ini untuk mempercepatkan capaian-capaian Internet of Things ini. Dan ada juga perkara lain terkait dengan 5G khususnya dalam segmen pengguna, contohnya pendidikan dengan kelajuan internet yang lebih tinggi, mungkin penggunaan pembelajaran dalam virtual reality ataupun augmented reality itu akan memberi kesan ataupun dapat diadaptasi kepada memandangkan pengalaman rakyat Malaysia belajar dalam ruang internet ni sudah pun dipraktikkan semasa pandemik COVID-19 yang lalu, iaitu dalam proses pembelajaran di rumah. Dan saya yakin itu juga akan memberi kesan kepada pemain industri untuk menyediakan platform-platform pendidikan. Dan ada juga dari sudut lain, apabila peningkatan telekomunikasi kita kepada 5G itu, dia akan
memberikan satu ruang ekonomi baru kepada pengguna. Jadi ada sedikit lah. Saya rasa banyak lagi tapi mungkin kita go through step by step insyaAllah. Betul, kita go through step by step. Kalau nak bercakap pasal 5G ni mungkin ada yang bercakap tak berguna sebab 4G dah ada. 5G buat apa, nanti nak kena tambah kos lagi. Okey, kalau macam tu kita tambah produktiviti dan pengalaman pengguna. Apakah kesan langsung yang dirasakan oleh pengguna harian dari penerapan teknologi 5G terutamanya dalam kehidupan harian mereka dalam meningkatkan pengalaman dan produktiviti pengguna? Bagaimana Siraj? Okey, kita nak mudah faham, kita tengok benda yang dah lepas, sejarah kita. Kalau kita tengok masa 3G, kita tak ada streamer, kita tak ada live streamer. Mereka yang buat live content, itu tak dapat nak dilaksanakan kerana internet itu lebih perlahan. Dan untuk mencapai ke tahap mampu setiap pengguna ini buat live streaming, contohnya di platform TikTok, di platform Facebook, di platform media sosial yang lain, dia perlukan kestabilan internet, khususnya apabila kita berganjak kepada platform 4G. 4G itu memang dibuat untuk membolehkan pengguna menggunakan akses berkenaan. Dan kita tengok apa kesan, contohnya dari sudut ekonomi pengguna. Berapa ramai hari ini rakyat Malaysia yang menjana pendapatan dengan live streaming. Ada yang buat live streaming di platform TikTok yang menjana pendapatan belasan ke puluhan ribu ringgit sebulan. Jadi itu sudah pasti memberikan kesan ekonomi secara langsung kepada pengguna tanpa memerlukan sebarang qualification ataupun sijil-sijil tertentu untuk mereka menjana pendapatan sebanyak itu. Dan kalau kita tengok juga apabila ke tahap peralihan antara 3G ke 4G itu, berapa banyak segmen-segmen contohnya dunia hiburan sendiri pun memberi kesan kepada pengguna. Dulu kita nak tengok sesuatu filem hanya di panggung wayang. Bila adanya streaming TV menggunakan teknologi 4G itu, kita cukup dengan melayari even ke tahap Astro sekalipun dah beranjak menggunakan platform 4G tadi untuk menawarkan tayangan-tayangan filem berkualiti tinggi hanya perlu menonton di rumah sebagai contoh. Dan kita sudah pasti apabila berganjak ke 5G, yang penting untuk pengguna kena faham kelajuan internet itu untuk apa. Supaya kepenggunaan 5G itu, walaupun saya difahamkan ada additional cost like RM10, RM10 perlu ditambah dalam bil untuk kita menikmati 5G itu, yang penting pengguna perlu optimumkan manfaat ataupun benefit daripada kelajuan internet itu. Khususnya apabila mereka ni yang ingin tambah pendapatan. Mungkin ada yang bekerja, mungkin sekarang dah boleh buat pre-study apa teknologi baru yang akan menggunakan 5G ni yang boleh menjana pendapatan pengguna itu tadi. Dan saya yakin kerajaan pun dah invest banyak berbilion ringgit untuk infrastruktur 5G ni. Jadi pengguna perlu peka, sama ada hanya kalau dari sudut ekonomi jana pendapatan lah, tapi dari satu sudut lain kalau pengguna ini bekerja, cari jalan juga dengan kelajuan internet ini yang mampu memudah dan mengoptimumkan hasil kerja mereka. Mungkin sebelum ni ada yang sebagai contoh pembuat grafik perlu membuat sendirilah dengan kemahiran menggunakan software tertentu. Tapi hari ini dengan kewujudan AI ditambah dengan kelajuan internet itu tadi, dia match dan juga outcome daripada penghasilan grafik, kerja-kerja grafik tadi dah jadi bertambah cepat. Mungkin dulu satu hari boleh buat 2 ke 3 kandungan grafik. Tapi hari ini dengan ada 5G, pekerja dalam bidang itu boleh menghasilkan mungkin 100 ke 200 kandungan grafik. Yang mana itu sudah pasti memberi kesan juga kepada pemain industri lah, kan, optimization of work, khususnya worker ini juga dalam segmen pengguna ni. Bercakap mengenai pihak industri seperti yang Siraj kongsikan bahawa ekonomi digital ini dapat memberi dorongan kepada inovasi dalam kalangan usahawan, pengguna tempatan, local business, dan kita tahu hasil inovasi ini memberi kesan langsung pada perkembangan ekonomi. Bercakap mengenai industri, pihak industri pula, bagaimanakah industri telekomunikasi di Malaysia ni, kita boleh cakap keadaan mereka ketika ini, tahap readiness mereka untuk melabur dan memperluaskan infrastruktur 5G di seluruh negara. Okey, kita dah tahu 80% menunjukkan mereka capai target dia 80%, nampak yang mereka usaha mereka tu berkesan. Tetapi bagaimana untuk pengguna ni faham dalam kita mencapai 80%? Takkan kita nak dengar 80%, okey dah capai dah 80%. And then what else? Apa yang kita perlu faham peranan penting daripada industri telekomunikasi ini?
Saya bila sebut 80% tu yang mungkin tak nak salah faham di kalangan rakyat Malaysia, 80% saya difahamkan oleh pihak MCMC adalah coverage 80% di kawasan penduduk berkapasiti tinggi. Bukan 80% tu sampai ke pedalaman pun ada 5G coverage, sebab 5G ni dia punya range gelombang dia pendek-pendek. Jadi kawasan-kawasan berkapasiti tinggi macam di bandar-bandar lah kebanyakannya, dan itulah sasaran kerajaan. Jadi apabila industri yang di kawasan berkepadatan tinggi ini sudah pasti industrinya jauh tinggi di kawasan ini. Antara industri yang memang akan terkesan dengan teknologi 5G ini yang mampu mereka olah perniagaan mereka, contoh dalam bidang perubatan. Maknanya bidang perubatan apabila ada good and stable 5G network ni, mereka dah boleh mula menggunakan teknologi sebagai contoh panggil robotik jarak jauh. Mungkin ada kita boleh tengok hospital mana nanti dalam bidang perubatan ini yang boleh menawarkan pembedahan yang memerlukan pakar daripada negara lain. Mereka hanya perlu mengoperasikan mesin atau robotik daripada negara mereka untuk melakukan pembedahan pesakit di dalam negara kita. Maknanya jurang masa tu dapat dipendekkan daripada perlunya doktor itu terbang ke negara kita ataupun pesakit dibawa ke negara mereka. Sebaliknya hari ini pesakit hanya perlu tinggal di dalam negara kita, datang ke hospital yang menawarkan teknologi berkenaan, dan pakar bedah berkenaan tak perlu datang ke sini. Cukup dengan hanya di negara asal mereka dan mereka boleh melakukan prosedur pembedahan di dalam negara kita. Jadi itu antara satu sudah pasti dia meningkatkan lagi produktiviti dalam bidang perubatan itu, khususnya dalam melibatkan tenaga pakar yang nak melaksanakan pembedahan itu tadi. Selain daripada itu, teknologi 5G ni sudah pasti dia boleh menaikkan contohnya industri hartanah sebagai contoh. Kalau sebelum ni kita nak tengok unit rumah kena datang ke show unit ataupun showroom mana-mana tempatlah yang nak menunjukkan unit berkenaan. Dan kita tengok hari ini adanya teknologi AR, augmented reality dan virtual reality tadi masih belum lagi menjadi kegunaan biasa di kalangan rakyat kita. Tapi apabila adanya teknologi 5G ini dan pergerakan pemain industri untuk menyediakan perkhidmatan AR dan VR tu kepada peringkat yang lebih layman, kepada peringkat yang lebih rendah di kalangan pengguna, dan saranan di peringkat contohnya pemain industri hartanah tu tadi menawarkan untuk melihat unit-unit itu cukup dengan mengakses ataupun menggunakan teknologi AR dan VR itu tadi. Mana kita dah boleh bayangkan diri kita ada kat dalam show unit tadi. Sudah pasti untuk meyakinkan pengguna untuk membeli unit rumah dan pemain hartanah itu tadi untuk menunjukkan bagaimana realiti rumah itu yang bakal dibeli, sudah pasti meningkatkan lagi tahap efisiensi ataupun tahap jualan, contohnya marketing untuk sampai kepada masyarakat dengan lebih cepat. Kalau tak sebelum ni kita nak kena pergi drive kereta, nak kena pergi travel, pergi ke tempat show unit tadi, mungkin melibatkan jarak dan masa. Tapi hari ini mungkin ada di mana-mana saja, cukup dengan menggunakan AR dan VR tadi kita dah boleh tengok bagaimana paparan sesebuah unit hartanah berkenaan. Jadi ada banyak juga termasuk yang saya difahamkan dengan teknologi 5G ini, proses dalam bidang industri yang melibatkan keselamatan. Sudah banyak simulasi-simulasi yang menggunakan VR dan AR ini dapat diguna pakai, yang pertama menjimatkan kos harta musnah. Contoh kalau nak melibatkan latihan tadi, kalau sebelum ni melibatkan kawasan fizikal dan melibatkan contohnya simulasi menembak. Kalau nak menembak tadi menggunakan peluru yang sebenar mungkin melibatkan kos yang tinggi. Tapi hari ini adanya penyedia perkhidmatan dalam industri yang boleh melakukan simulasi menggunakan VR dan AR tadi, cukup dengan proses digital tu. Seperti yang Siraj jelaskan bahawa 80% adalah antara target di kawasan berpendudukan tinggi, sektor tinggi, dan 80% yang adakah ia akan meningkatkan lagi jurang digital antara pengguna di kawasan pedalaman ataupun kurang membangun di Malaysia. Dan kita boleh cakap bagaimana pula kerajaan dapat atasi cabaran liputan 5G ini terhadap kawasan tersebut. Tapi Siraj, jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih meneruskan perbincangan kita mengenai liputan 5G. Bagaimana untuk kita faham, untuk kita teroka setiap
peluang dalam manfaat rangkaian ataupun liputan 5G yang dia akan dilaksanakan melalui pelaksanaan rangkaian 5G ini. Sudah tentu kita masih bersama tetamu kita, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, Muhammad Sirajuddin Jalil. Saya nak ucapkan terima kasih Siraj kerana masih setia bersama kami. Sebelum tadi berhenti rehat, Siraj ada kongsikan bahawa 5G ini banyak manfaatnya dan bukan sahaja 5G ini akan meningkatkan pengalaman ataupun produktiviti pengguna, tetapi malah ia akan jimatkan tenaga, masa dan juga seperti yang Siraj cakap tadi, minyak kereta, minyak motor, kita boleh save. Tapi kalau kita nak cakap sasaran 80% di kawasan berpendudukan tinggi ini, adakah ia akan mewujud lagi, dorong lagi jurang digital yang lebih tinggi, terutama berbanding kawasan pendalaman ataupun kurang mendapat tumpuan pembangunan di Malaysia ini, dan bagaimana, apakah peranan kerajaan untuk atasi cabaran liputan 5G ini, terutama di kawasan-kawasan ini? Okey, basically memang akan ada jurang lah, itu tak boleh dinafikan. Tapi dia juga melibatkan masa dan bergantung kepada polisi kerajaan itu tadi. Contoh jurang yang boleh berlaku sebagai contoh, sebab pelaburan infrastruktur 5G ni bukannya murah. Nilai pelaburan itu berbilion ringgit dan sudah pasti untuk nak melebarkan ke kawasan sebagai contoh di kawasan luar bandar. Kalau satu kampung tu kapasiti penduduknya ada 200 ke 300 keluarga. Untuk meletakkan satu tiang 5G tadi mungkin melibatkan beberapa juta pelaburan untuk hanya kampung itu tadi. Sedangkan orang di kampung itu tadi tak ada keperluan untuk nak menggunakan teknologi 5G itu untuk produktiviti seharian. Jadi dia akan melambatkan proses return of investment kepada pihak pelabur. Itu sebagai contoh. Jadi plan infrastruktur itu kos yang tinggi, itu antara boleh menyebabkan proses untuk meletakkan 5G di kawasan kepadatan rendah itu menjadi sukarlah nak dilaksanakan, dan akses kepada teknologi yang terkini. Jadi orang luar bandar ni, contohnya orang bandar akan dapat dululah kepenggunaan teknologi itu lebih awal daripada penduduk luar bandar. Jadi tempoh masa antara luar bandar dan dalam bandar ni untuk guna pakai akan jadi sedikit ada jurang dia. Jadi bagaimana? Ada jurang dia. Okey, Siraj, okey ke tu? Okey, sorry laptop dia nak habis. Oh, tak apa. Okey, dan yang ada dua lagi jurang yang paling ketara, kemudiannya adalah soal pendidikan dan kesedaran, awareness, dan juga innovation dan peluang ekonomi. So kalau di luar bandar ni dah dapat guna, dah hasilkan duit, dah dapat jimatkan kos dan sebagainya, orang di luar bandar mungkin akan ada gap. Tapi penyelesaian pada benda ni sangat bergantung kepada polisi kerajaan. So kalau polisi kerajaan tu dapat berubah cepat dan memudahkan proses pelabur itu dapat return of investment dengan cepat, ditambah pula dengan kepenggunaan 5G ataupun penghasilan ekonomi daripada pengguna-pengguna yang menikmati awal 5G ini, mana return of investment dia cepat, sudah pasti pelaburan itu dapat diperluaskan juga kepada kawasan luar bandar. Selain daripada itu, mungkin ada subsidi dan inisiatif lain yang boleh diberikan antara pihak kerajaan dan pemain industri. Contohnya, siapa yang terlibat dalam pembentukan teknologi-teknologi baru menggunakan platform 5G ini dan mampu menghasilkan ekonomi kepada rakyat dan juga menjana ekonomi kepada negara, mungkin kerajaan boleh bagi pengecualian cukai ataupun apa dan sebagainya. Benda tu yang akan menambahkan orang panggil excitement of embrace the technology is. Kemudian ada pendidikan dan latihan, dan mungkin ini juga memberi peluang kepada pihak luar bandar. Sebagai contoh, hari ini kita tengok adanya kenyataan daripada pihak Kementerian Komunikasi soal kita kekurangan pekerja dalam bidang cyber security. So mungkin itu kerajaan boleh buat resource ataupun mencari mereka, tenaga-tenaga ini daripada pihak luar bandar untuk ditarik supaya mereka berada dekat dalam industri, supaya kita boleh kurangkan gap ataupun jurang apabila negara kita nak beranjak kepada teknologi 5G ni. Okey, kita tahu. Dan ada satu lagi. Satu lagi saya akan minta sebelum lupa. Kerjasama dengan third party. So kerjasama third party ni kita tengok contoh kerajaan bekerjasama dengan pihak Starlink sebagai contoh, supaya kita punya capaian internet tu dapat dipercepatkan. So ada pihak yang akan membuat pelaburan ke negara kita, tapi mereka menjana pendapatan ataupun nilai pelaburan daripada negara kita melalui pengguna-pengguna. Tetapi pada masa sama, keuntungan kepada kerajaan adalah menjimatkan kos pelaburan dan mempercepatkan proses capaian internet berkelajuan tinggi itu tadi kepada pengguna. Itu antara apa ni yang panggil isu gap tadi, jurang tu tadi, dan juga antara penyelesaian yang kita nampak di peringkat di sini. Boleh kita harap pada kerajaan untuk teliti betul-betul polisi itu. Kalau polisi ni culas, akan ada masalah lain yang timbul daripada situ.
Teliti betul-betul polisi dan dasar dengan lebih jelas kerana kita nak pastikan pelaksanaan 5G ini berjalan dengan lancar dan selamat terutamanya. Jadi untuk kita pastikan lancar dan selamat dari segi keselamatan cyber ni, seperti yang Sirat sendiri kata, dasar dan polisi itu harus kukuh dan jelas dan teliti. Tapi kalau kita dah ada dasar dan polisi tu tapi kita ancaman cyber ni kadang-kadang tidak diduga dan datang dalam pelbagai bentuk isu masalah. Adakah kita boleh cakap dasar dan polisi itu perlu lebih fleksibel untuk masa akan datang dan bagaimana untuk kita pastikan penyesuaian terhadap dasar dan polisi terhadap keperluan dalam liputan 5G itu sendiri? Ya, dasar ni memang akan ada berubah lah. Bila sentuh tentang dasar keberkenaan teknologi itu memang kena ada flexibility. Dia tak boleh statik je. Itu yang terjadi kepada dasar, contohnya kita ada akta-akta tertentu terkait tentang keselamatan cyber kita. Kan? Tapi dia terpecah-pecah. Kita ada akta jenayah komputer, kita ada akta komunikasi multimedia, kita ada akta-akta lain yang penal code dan sebagainya. Tapi apabila berlaku perubahan teknologi, ada akta-akta tadi yang dah makan puluhan tahun digubal, akhirnya dia jadi obsolete, dia jadi sukar nak membendung sesuatu isu. Sudah pasti apabila kita masuk dalam fasa baru ini, teknologi yang terlalu besar beza dengan tempoh 15 tahun yang lepas ataupun 20 tahun yang lepas, sepanjang kita menggunakan akta sedia ada, mungkin pembentukan akta baru ini tadi boleh mengambil kira soal anggaran ataupun jangkaan perubahan teknologi itu tadi ke arah mana. Contoh kita difahamkan kerajaan ada mencanangkan juga soal akta keselamatan cyber yang sebelum ini hanya bersandar pada akta jenayah komputer. Hari ini kalau ada akta keselamatan cyber, mungkin soal definisi dan memasuki termasuk kalau kita tak selamat dalam ruang media sosial pun boleh dianggap keselamatan cyber itu tadi. Jadi termasuk dalam polisi apabila menyentuh soal 5G ini tadi, perlu juga merangkumi soal polisi dan dasar-dasar sekiranya dunia ini nak berganjak pula kepada 6G. Kalau kita selesai buat polisi 5G, sedangkan mungkin dalam 5 tahun ke depan ni negara jiran kita ada yang dah menggunakan 6G, kita akan terkejar-kejar pula nak pergi ke arah teknologi generasi yang lebih ke depan. So penting sangat pembuat polisi ini perlu mengambil kira pada stakeholders dan jaringan antara kerjasama antara stakeholders dengan pihak pembuat polisi dan dasar ini perlu sangat akrab. Dia tak boleh ada kerajaan je buat, yang pemain industri kena ikut je, tak boleh. Dia memang kena ada two-way communication between stakeholders, pemegang taruh itu tadi dan pembuat dasar. Sebab pemegang taruh ini termasuk industri, termasuk mereka pengguna, termasuk dalam bidang badan bukan kerajaan itu tadi, mereka ni yang turun berada di bawah, yang memahami apa keperluan di peringkat bawah supaya peringkat bawah ini dapat memberikan outcome input kepada kerajaan dan kerajaan dapat melaksanakan polisi-polisi yang bertepatan dengan keperluan di bawah ni. Sebab tu dan dalam keadaan teknologi itu pula berbeza sedikit dengan industri lain. Soal teknologi ni dia bergerak cepat. Kita hari ni baru nak cakap pasal nak adaptkan kepenggunaan dengan AI. Mungkin dalam pembuat teknologi sekarang dah ke depan lagi AI-nya. Mungkin hari ni kita ada ChatGPT tapi pembuat teknologi dunia dah pergi kepada cognitive AI. Yang mana AI dah cakap dengan AI. Hari ni kita bercakap dengan AI. Kan, untuk menggunakan ChatGPT itu kita bertanya pada dia. Tapi mungkin dalam tempoh 2-3 tahun ke depan ni, artificial intelligence tu dah mula berborak dengan artificial intelligence yang lain untuk bertanya dekat kita pula. Dia akan ke arah itu. So, sudah pasti polisi ni kena merentasi. Dan kita berharap kerajaan hari ini yang mana dibentuk dengan gabungan yang lebih luas dan pengalaman yang berbeza-beza, kita harapkan kerajaan hari ini, kerajaan Madani ini dapat membuat polisi yang sangat fleksibel, mudah nak diolah di kehadapan hari. Supaya dia memberikan manfaat tu always back to the consumer itself. Banyak yang telah Siraj kongsikan mengenai daripada perspektif pengguna, industri dan kerajaan dan bergerak ke hadapan bagaimana kerjasama antara sektor swasta dan kerajaan dapat dicepatkan dalam pengenalan dan penerapan 5G di Malaysia ini. Yang penting untuk kita lihat bagaimana ia dapat beri impak yang signifikan terutama kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Saya nak tengok satu perkara yang mungkin dah dicanang awal sangat tapi hari ini belum betul-betul terlaksana. Yang saya yakin sebenarnya kalau ada satu model yang very successful, dia akan mengubah pemikiran pengguna di Malaysia. Contohnya Smart City. Kita dah ada dicanangkan tentang Smart City ni awal lagi. Kita tengok Cyberjaya sebagai contoh di dalam negara kita. Dipanggil bandar pintar. Tapi kalau kita pergi ke Cyberjaya, hakikat realitinya dia tidaklah sesmart seperti yang kita jangkakan. Sebab dia masih lagi dalam zon yang seolah-olah macam bandar-bandar lain lagi.
So kalau pihak kerajaan dapat betul transform Cyberjaya itu sebagai model smart city yang betul-betul mengikut standard dan dapat dijadikan contoh oleh semua PBT yang lain, dia akan mengubah landscape negara kita dengan lebih cantik dan pengguna itu dapat manfaat yang lebih baik daripada model ini tadi. Sebab apa yang ada di bandar sudah pasti akan menjadi contoh untuk apa yang nak ada di kawasan luar bandar. So kalau model ini sukses, sebab dia dah dicanang lebih awal. Smart City ni saya yakin masa kita di peringkat sekolah menengah lagi dah mendengar soal bandar pintar termasuk Putrajaya sendiri. Tapi soal smart itu tak nampak dengan jelas. Mungkin dari sudut kawalan keselamatan mungkin dah lebih canggih sedikit. Soal CCTV, ada pusat kawalan dan sebagainya, itu mungkin ada. Tapi kepenggunaan lain tu tak jelas lagi. Masih belum ada lagi contohnya electric charging yang sistematik di kawasan itu untuk kegunaan electric vehicle sebagai contoh. Tidak ada lagi soal capaian internet yang mungkin sepatutnya dah berada di situ, kawasannya itu percuma, belum ada lagi supaya jadi model kepada kawasan luar bandar. Itu sebagai contoh. Jadi kita tahu dalam dunia AI ni semakin luas dan semakin kompleks. Banyak usaha yang sedang dilakukan untuk jadikan masyarakat Malaysia ni mampu menghadapi cabaran masa depan. Dan kita tahu transformasi digital adalah satu arah yang pasti akan memberi impak positif kepada negara kita, dan komitmen kerajaan yang terus diperkukuhkan untuk pastikan kita berada di landasan yang betul dalam era ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA Muhammad Sirajuddin Jalil. Semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.